pegawai-pegawai masjid yang memberi peluang pada saya pada hari ini, dan juga kepada sekalian yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkati dan meridai kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita berada pada malam nisfu Sya'ban. Dalam bulan Sya'ban ni ada beberapa peristiwa, antaranya pertukaran arah qiblat yang berlaku pada tanggal 15 Sya'ban. Asal menghadap Baitul Muqaddis, lepas itu Allah Ta'ala suruh palingkan menghadap Kaabah. Berlaku pada 15 Sya'ban, yang mana kita maklum bila Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi ni duk buat pedli, kan, duk buat macam-macam dek lah, kan, kata Islam ni special apa semua, tapi kiblat sama macam kami, kan. Allah Ta'ala Maha mendengar, Allah Ta'ala Maha mengetahui, maka Allah Ta'ala palingkan daripada Baitul Muqaddis menghadap Kaabah. Hak tu peristiwa yang berlaku pada tanggal 15 Sya'ban. Dan kita pergi Madinah pun kita nanti jumpa tanda dia ada masjid qiblatain, kan, masjid dua qiblat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita maklum dah, besok 15 Sya'ban, hari ni 14 malam 15, dan kebiasaan bagi kita menghidupkan malam ni, kan, kebiasaan bagi kita menghidupkan malam ni. Ada tempat buat pengajian macam ni, ada tempat buat baca Yasin 3 kali. Selagi tidak kita i'tiqadkan kata wajib baca 3 kali, jangan kata 3 kali, 80 kali pun baca, kan. Selagi tidak kita kata ai kena baca, ai wajib baca, terus kata 3, 80 pun baca. Tapi hak pengalaman kita jadi imam lah tuan-tuan, makmum mai tanya, Ustaz, Yasin pertama doa ada sekian ni, Yasin kedua doa ada sekian ni, Yasin ketiga ada doa ada sekian ni. Makmum pun lah berani tanya tu imam, lain kali dia kata apa, kalau tak buat 3 kali, kalau baca sekali ya boleh Ustaz. Ikut, nak baca sekali ke, nak baca berapa kali baca lah, tak ada masalah, kan. Kita baca Quran tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pernah satu hari bila mana pada malam nisfu Sya'ban, Nabi SAW keluar jalan tengok langit apa semua. Biasa juga Nabi sujud yang lama sampai Sayyidatuna Aisyah memegang kaki, nak tengok Rasulullah sedang tak sedang ni. Nak abang kata malam ni kita duk biasa dah. Jadi tak payah kalut lah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Hak kita duk biasa buat dah, kan. Kalau hak tak mau buat, terus duk kata hak buat, kan, duk diam-diam sudah, kan. Saya pun tak mau bercakap bab ni banyak, saya ada tajuk yang diberikan kepada saya. Jadi untuk kita persediaan Ramadan, persiapan menyambut Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada dari kalangan ulama, kita bermula persiapan ini dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Lagi nanti baca Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Persiapan tu Nabi ajak daripada bulan Rajab lagi, nak sambut Ramadan ni. Bahkan ada alim ulama sebelum Rajab dia telah berdoa supaya dapat memasuki Ramadan dalam keadaan sihat wal afiat. Belum daripada Rajab lagi dah berdoa dah nak masuk Ramadan dalam keadaan sihat. Supaya apa? Supaya boleh buat banyak amal kebajikan. Kita maklum dah, kan, bulan puasa ni anugerah, dan terdapat malam qadar yang mana special untuk kita, dan kita maklum kelebihan dia Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yakni satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam istimewa, malam special yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kan, bila kita hitung, kita katalah lebih kurang 83 tahun, yang mana umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak sampai, nak pergi sampai tahap 83 tahun tu tak ramai lah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kan, tak ramai. Kita 60 70 lah 100, kan, lebih-lebih sikit ada lah hak terlepas, hak subsidi dengan dividen dengan bonus apa ada. Tapi kalau tua sangat pun duk pakai pampers, buat susah nak cucu, betul tak betul, kan. Dulu Mia cucu dia boleh jaga tok, lah ni Mia cucu payah tuan-tuan, mentau tak kedoh abang, kan. Jadi
kelebihan yang kita dapat. Dan persiapan Ramadan, kita berdoa sungguh-sungguh nak kepada Allah, kita minta kepada Allah agar dapat memasuki Ramadan dalam keadaan kita sihat, agar dapat buat banyak amal kebajikan. Kita maklum Nabi bagi tahu apa dekat kita, amal sunat ganjaran dia seperti mana amal wajib bila mana kita kerjakan. Amal wajib pula diganjar sebanyak 70 kali ganjaran. Allahu Akbar. Hak ni Allah Ta'ala nak bagi kan. Nabi SAW bagi tahu dekat kita, nak suruh rebut pasal apa? Bulan puasa. Tabiat yang paling sinonim dengan kita bulan puasa apa dah? Tidak, betul ya tuan-tuan, jangan takut ni bukan khutbah Jumaat. Saya tanya tuan-tuan abang lah ramai khutbah Jumaat betul lah makruh, tuan-tuan nak pergi masuk campur lah kan. Saya takut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita senang sangat tidur bila bulan puasa. Kalau bulan tak puasa, tidur pun senang, makan pun senang, dua-dua senang. Kalau bulan puasa ni dia makan tak boleh lah kan, dia kena puasa lah. Jadi nak ganti perkara makan tu, dia lebih kepada perkara tidur paling senang tidur. Dan bulan puasa lah masjid ramai, tambah masjid canggih ni, aircon ada. Tidak ramai dah, tapi bulan puasa ramai lagi, betul tak betul? Zuhur asar Allahu Rabbi, bazar Ramadan sebelah kan, ramai. Tapi tak tahu mana ramai ke Ustaz, hak bazar kak semayang asar bang ni. Ustaz bang bazar lagi ramai. Waktu asar ni waktu yang selalu kita lalai. Walas demi masa ataupun demi waktu asar kan. Ada dua penafsiran dekat situ kan. Waktu asar ni kalau kata hari kerja kita kalut nak balik, kalau kata bulan puasa nak beli makan lagi. Saat ni nak pergi ambil anak rumah pengasuh, nak pergi ambil anak kat nursery, semua dah kan lagu tu lah. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita nak kira semayang dengan puasa, mana senang dia buat? Senang semayang kan senang puasa? Senang puasa, semayang susah. Pasal itulah wajib semayang dulu sebelum puasa kan, wajib semayang dulu sebelum puasa. Allah Ta'ala bagi lo kita bulan Rejab kita lalui apa? Isra dan Mi'raj 27 Rejab, berlaku 18 bulan sebelum berlakunya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa bila? Puasa tahun kedua hijrah, bulan Syaban baru turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bulan Syaban tahun kedua hijrah baru turun. Suruh semayang lu. Ni nak main bulan puasa sajalah tuan-tuan. Dan Menteri Agama pun, Senator Ustaz Datuk Idris Ahmad pun beritahu insya-Allah mungkin dengan SOP yang lebih longgar kan, kita semua maklum. Dan mungkin kita boleh bawa anak-anak kita, cuma peringatan untuk saya dan tuan-tuan, saya pun ada anak kecil, tuan-tuan ada anak kecil, tuan-tuan ada cucu-cucu, terapkan semayang dulu. Ajak mereka semayang, ajak mereka adab menghormati orang semayang, ajak mereka adab masuk masjid. Kita banyak ajak puasa, dia bukan salah, dia cuma tak apa tepat. Darjah 1 kita bagi puasa, hak darjah 1 ni Nabi suruh ajak semayang dulu. Umur 10 tak mau pukul. Kita semayang tak berapa ambil berat, kita nanti cerita pasal puasa. Dan bila anak kita boleh puasa, bila cucu kita boleh puasa, kita bangga, kita seronok. Kadang-kadang dia balik sekolah ni, buka sekolah, lepas tu baru masuk Ramadan. Betul tak tuan-tuan? Anak kita puasa, balik main pukul 1, penat. Cucu kita penat, kita kata apa? Yang pia dia tidur dulu. Kena tak? Mana kena? Semayang lo abang, abang semayang sat ya. Lepas tu abang tidur. Hak tu baru betul. Ni kadang-kadang tok wan dengan mak tok pun Allah.
sampai. Tuan faham tak ni bukan bahasa Jerman ada tak ada? Hak ni tu ada sekeliling kita. Tak apa dia nak puasa bagus ya. Jangan ajak puasa dengan rasuah. Sehari puasa wan bagi RM2. Sehari puasa bapak bagi RM3, abah bagi RM3, ba bagi RM3, walid bagi RM3. Hak ni masalah kita. Bila nak ajak puasa budak-budak duk main rasuah aku tu. Sampai ke besar lah rasuah dalam Malaysia ni rasuah. Sampai dekat luar negara pun orang tahu. Sampai luar negara orang tahu punya rasuah. Masya Allah, fatabarakallah. Kita ajak anak kita, cucu kita daripada kecil puasa apa dengan rasuah. Nak bagi semangat tak apa, tapi cakap bagi kena gaya. InsyaAllah ada rezeki abang puasa, dah lah apa nak bagi hadiah insyaAllah. Tak tu dah lah. Yang ni kadang-kadang bawa pergi bazar Ramadan pun Allahu Akbar, macam kita ni kapai di lut gedung di darat. Abang mau apa ambil, kakak mau apa ambil, abah beli. I say man, ni mana ni aduk main ni? Dia mau ice blender kita beli, dia mau coconut shake kita beli. Dia ada aja satu, dia ada aja dua, beli habis ya tuan-tuan. Kita nak minum banyak, kita pun kencing manis bagus. Minum sikit 18, minum sikit 22. Sekarang ni minum lebih, no reading. Mesin pun tak boleh baca, aku tak kata tanpa aku lah, kaki muka sebelah. Kan? Allahu Akbar. Ini abang minum coconut shake. InsyaAllah besok ada rezeki, ada masa kita pergi beli lagi. Lapik sikit kerana Allah. Yang ni pakai punya nak suruh puasa lah ya Rabbi Maulana. Allahu Akbar. Semayang dulu. Bila puasa mereka main tengah hari, petang mereka diam, mereka tak bising. Pasal gula tak ada dalam badan. Lepas mereka buka puasa, mereka bising lah ya Rabbi Maulana. Kita berasa tak selesa, betul tak? Betul tak tuan-tuan? Budak-budak bising waktu semayang tarawih kan? Cerita dia bukan salah budak-budak tu, salah kita. Kita yang tak ajak apa yang sepatutnya kita kena ajak. Kita tak tahu mana benda penting, mana benda terlebih penting untuk kita nak bagi tahu. Hak tu. Lagi satu budak-budak kalau bising ni tuan-tuan, lumrah lah, kebiasaan. Waktu kita budak-budak lu kita bising tak? Takut kita buah lagi kot. Takut kita buah lagi kot. Kan? Kalau surau masjid ni tak ada suara budak-budak, dia tak ada seri. Cuma kita bagilah kawasan yang dia boleh, dia nak duduk lepak sama-sama dia tuan-tuan. Kan? Hak ruang utama ni kita tak bagilah. Dan nak marah budak-budak ni padan patut marah. Jangan marah macam mana dia curi duit masjid 10,000, jerekah bukan-bukan tuan-tuan. Terkejut kawan tu haram tak maaf. Woi, jerekah aku tu sekali. Budak tu belah aku tu tuan-tuan. Dia tengok muka pakcik tu, dia taram, tunggu motor orang pancik sikit. Dia mesti taram ya. Kan kita pun jerekah macam dia balas 10,000, macam dia curi 5,000. Allahu Akbar. Mana jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ajak benda bagi betul. Ajak lu semayang 15 hari lagi tak ada. Abang nak main masjid boleh, tapi abang tak mau bising-bising. Tapi kalau dia bising kau tu, saya abang ada kebiasaan, tapi kita ajak dulu, kita bagi tahu dulu. Yang ni apa tak bagi tahu, tahu kita buat main. Tambah ni masjid besar tak apa. Kalau kita jenis surau kampung kecil kan, kadang-kadang kita pergi tazkirah Ramadan lah apa, jenis surau kampung tu belakang surau, rumah depan surau rumah. Sekali saya terkejut, surau 2 tingkat. Tengah tazkirah, bawah tu, tingkat bawah surau, mereka memang racun bola Ustaz. Kita tengah tazkirah, lompat, cek baik tak kena shilling lah. Terkejut. Allahu Akbar. Betul tak imam kata apa? Ustaz ni, saya hari tu tengah tahiyat mangkip diri. Saya kata, tu imam kena racun bola tengah tahiyat mangkip diri. Dia ingat apa kata tuan-tuan dirahmati Allah. Kan? Tapi tak apalah, satu budak-budak kan. Pandai-pandai kita lah ajak. Hak tu lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama doa, yang kedua mengharap dengan Ramadan ni untuk nak buat amal baik. Dah kena ada semangat daripada Allah
nak masuk Ramadan, nak buat amal baik, paling senang kita boleh buat bandingan lagu ni ya. Bila kita puasa dah 20 hari, ada tak orang ucap kat kita selamat hari raya? Dah 20 hari puasa, ada tak? Kok WhatsApp ke apa, ada tak? Ada kan? Pasal apa? Kita baru puasa 20 hari, lagi 10 hari tu ada belen. Tak tahu orang dah ucap selamat hari raya Aidilfitri mulia. Ada orang ucap kan, ku susun 10 jari, tak cukup jari tangan, dengan jari kaki dia susun kali minta ampun, minta maaf, baru 21 Ramadan. Punya apa? Semangat nak sambut raya. Betul? Macam tu Ramadan. Ramadan Karim, Ramadan yang diberkati. Bang, selamat sambut Ramadan. Semoga Ramadan ni Ramadan yang terbaik. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua pada bulan Ramadan ni. Hak macam tu daripada Allah. Biasakan diri kita dengan Ramadan. Sebab tu Nabi paling banyak puasa sunat dalam bulan Syaban. Persediaan. Orang tak biasa puasa sunat, masuk puasa Ramadan terus, kadang-kadang sampai seminggu duk lupa. Sementara badan tu nak serasi. Tapi orang yang biasa puasa sunat, habis kuat sehari dua ya. Kan sehari dua tu macam tak apa, selesa sikit ke apa, kalau betul okey lah. Kan betul okey. Tapi orang yang tak biasa langsung puasa sunat, kadang-kadang sampai 10 hari. Nak sesuaikan diri dengan Ramadan punya payah. Kan tu yang kadang-kadang kita tengok kesian kawan kita. Seminggu lupa direct, asal lupa sebungkus teh ais, asal sebungkus teh ais lupa dah tu sebungkus sampai habis. Allah baru teringat bila serung dekat, baru teringat kata oh puasa. Kita tak tahu lupa ke buat lupa, wallah alam. Kan kita tak tahu, pasal tak biasa kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada Allah lah satu doa, yang kedua azam, dia panggil hak tu azam, nak sambut Ramadan, nak buat amal kebajikan. Lepas tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia sebelum Ramadan ada beberapa zikir yang dianjurkan dan diperbanyakkan di dalam bulan Ramadan. Pertama, kalimah minta ampun, istighfar. Astaghfirullahal azim. Ikutlah tuan-tuan, nak baca Sayyidul Istighfar baca, nak baca lepas solat macam tu imam kita baca, ikutlah. Janji minta ampun, astaghfirullah. Boleh juga tapi cak ayam sangat lah, bagilah panjang ni, astaghfirullahal azim. Jadilah paling-paling tak ada lah kan. Nak tak astaghfirullah tu saja boleh dah, tapi itulah kan, kita nak kata kita sembang lama boleh, kita dengar lagu lama, menyanyi lagu boleh kan. Nak minta ampun diperbanyakkan dalam bulan Syaban, istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca. Nak baca Sayyidul Istighfar, baca. Nak baca macam dalam TV, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ikut suka tuan-tuan, baca ya, baca banyak, dan dia tak perlu ada wudu. Kalau baca salah pun tak dosa, dia bukan ayat Quran. Nama istighfar. Nombor 2, mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mengucap 2 kalimah syahadah. Banyakkan untuk kita mengucap 2 kalimah syahadah daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DBS Ustaz, minta tolong alih kereta lah, belum ada kereta lain nak keluar, kereta DBS 4886, DBS 4886, insyaAllah. Tolong ubah Ustaz, ada kereta lain nak keluar lah. Jadi yang kedua, mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perbanyakkan daripada sekarang dan diperbanyakkan di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Benda senang,
benda mudah kan. Naik kereta boleh baca, naik motor boleh baca. Bila kata banyak tu, banyaklah, perbanyakkanlah. Pasal apa? Bila bulan puasa ni tabiat kita suka tidur. Sebelum nak tidur tu zikirlah Ustaz. Dan kita ni umat akhir zaman. Saya selalu pesan bila nak buat zikir banyak-banyak, saya suka kata lagu ni lah, tuan-tuan masukkan sedikit irama lah, irama yang sesuai lah kan. Macam mana kita zikir munajat ke apa ke, macam mengucap tu tuan-tuan pakai lagu Raihan tak apa dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak bagi boleh buat banyak. Kalau kita tak bisa buat 10 kali baca mengucap tu, takut menguap berganti-ganti ya tuan-tuan. Kita tak bisa buat kan. Tak cukup tangan kanan tutup, tangan kiri pun tutup, tangan kiri tutup, tangan kanan pun tutup, tu dia punya duk menguap. Kita tak bisa buat kan. Jadi buat bagi ada lagu lah. Kita ni umat akhir zaman, dengan hiburan kita sangat-sangat dekat. Betul tak betul kan? Kalau kata Imam Kia mulai lah Haji, minta ampun, minta maaf, dia zikir munajat jenis tak ada lagu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, syok jemaah habis tak? Dia bacakan lah kan, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairallah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ramai ya makmum, ramai ya. Apa ni aku tanya payah nak jawab Ramai yang belah Ustaz, bukan ramai yang tunggu, ramai yang belah. Tinggal Tok Imam seorang abang kita abang kan. Jadi tuan-tuan, kita duk biasa dah. Imam pun kita nak sedap. Memang imam ni kita maklum dah syarat besar dua ya, faqih dengan qari kan. Dia faham hukum, lepas tu qari bacaan Quran dia bagus, sedap betul semua kan. Hak tu lah kita nak yang sedap. Nabi pun suruh, Nabi kata apa? Bukan dari kalanganku yang tidak melakukan Al-Quran. Yang tu yang lagu Quran. Bab zikir ni pun yang saya suka habang tu boy irama, pasal nak bagi buat banyak ya kan, nak bagi buat banyak ya, hak tu je kan. Kalau tidak, tak jadi kita tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang ketiga, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Baca banyak daripada Allah. Yang ni mungkin ke imam lalu baca kita amin ya, tapi takkan berpuluh tahun doa amin ya, bila nak apa? Ambil peluang untuk apa? Lagu macam-macam lagu kita apa? Orang Melayu apa lagu orang putih, orang Melayu apa lagu Hindustan kan. Mama pun hak cakap Tamil pun apa lagu Hindustan, padahal tak sama langsung kan. Betul tak betul? Semua orang kat apa? Macam-macam lagu kan. Hak doa pendek tu, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Baca banyak daripada Allah dan diperbanyakkan di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Senang tuan-tuan. Zikir nombor satu memang Al-Quran. Ala bi dzikr, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir dia, tafsir Ibnu Katsir, dia kata zikir nombor satu ni, hanya dengan zikir dapat menenangkan hati kita. Zikir yang mana? Nombor satu, baca Quran. Nombor wahid tu baca Quran. Jadi tuan-tuan, daripada lah dah 15 hari lagi, buat tengok tahsinul Quran. Jumpa tu imam kita, imam cek Ustaz, saya baca Quran ni kan, bagi sedap sikit lah tuan-tuan. Ni kadang-kadang kita tengok kadang-kadang sedih tuan-tuan. Kenal dengan pertandingan kilauan emas? Kenal kan? Agak-agak tak kan umur tak ada istro. Abang tahu yang masuk tu semua bakal ahli kubur kan, kubur siris. Mereka punya belajar menyanyi lah, ada guru vokal, ada guru tu guru ni. Patutnya umur tu
paling-paling tak ada pertandingan marhaban lah, paling-paling koman tak je noh. Yang ni pi umur-umur nak pi kubur dak ajak menyanyi lagi. Allahu akbar, dekat Nabi kubur belajar mengaji lah. Tok imam ada mai jumpa, ustaz kita ada mai jumpa. Mai cek tuan-tuan. Siapa mengajar tajwid cukup tahu lah. Tanyalah ustaz hak mengajar tajwid. Yang rajin baca Quran ni laki atau perempuan? Orang jantan senyap lah, nak kata apa? 70%, 80% penduduk Malaysia buta Al-Quran. Yang menguasai jumlah yang banyak tersebut adalah golongan lelaki yang tak ramai. Dia nak jadi imam. Imam mai, alhamdulillah. Imam tak mai, semua demam. Pakat jadi tikus mondok, ang tolak aku. Duk jadi lagu tu, seorang-seorang kau jadi imam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kelas tajwid ni kalau kita buka, orang jantan paling payah mengaji. Orang perempuan sampai ustaz nak lari, takut makcik nak mengaji, ustaz makcik nak mengaji, kita dah tengok jam ke 10 tak boleh lagi. Tapi yang kena jadi imam orang jantan. Betul tak betul? Kalau imam perempuan, tuan-tuan jadi Aminah Wadud Megeng ha? Betul 15 hari dah belajar saya baca Quran tuan-tuan. Dan sempena Ramadan ni boleh khatam tak boleh khatam tu belakang kira, dan dibaca banyak baca banyak lebih sikit daripada biasa. Kalau boleh khatam tu orang yang duk baca selalu, orang yang baca selalu ni dia memang insya-Allah boleh khatam. Betul tak tu ustaz? Tapi jenis macam kita jarang kadang-kadang angan-angan teh ayam kejut mola ya. Buah mola seminggu, satu hari sejui. Lepas tu tak ada tambah 10 hari last. Dengan pakcik tak main masjid malam siapa? Buah putih telur atau biskut raya apa menyasar. Lah semua biskut tunjuk ya. Kata kau nak buat. Kan tak main. Wah pakcik tak main, aku tolong mak dia. Buat apa? Sapu putih telur. Apa ngacak ayam. Ngarut dia tuan-tuan. Banyak kan baca Quran lebih pada biasa. Kalau boleh khatam alhamdulillah. Kalau tak boleh bagi lebih sikit. Kalau tiap hari baca 2 muka, masuk Ramadan baca 3-4 muka. Kalau boleh khatam alhamdulillah lah. Kan? Kalau tak boleh baca lebih pada biasa. Sibukkan diri dengan baca Al-Quran. Kan? Sibukkan diri dengan baca Al-Quran dan belajarlah. Orang lelaki tolonglah belajar Al-Quran. Malu tuan-tuan. Kajian abang yang tak reti baca Quran banyak ni adalah orang lelaki. Sangat-sangat memalukan. Kita nak jadi khalifah, kadang-kadang lelaki kalau jadi imam, bini tahu dah suruh apa nak baca. Tabat alam tarakai, alam tarakai tabat. Saat ni kalau Allah kalau falak hak tu lah. Allahu akbar. Hak tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa nak jaya lagi dengan yang ibadah Ramadan? Orang yang buat ulang kaji tentang ibadah puasa. Syarat sah batai dia. Kena mengaji, kena pergi ulang kaji. Ada perkara yang kadang-kadang kita tak perasan kita buat, dan perkara itu termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa. Paling senang kita buat benda ni ya. Kalau dalam semayang kan semayang pun batal. Tuan-tuan tengok saya buat kita pergi telan. Mayang batal, puasa batal. Ada orang buat senang dok syekh tak mau keluar, dia telan terus ya. Mayang batal, puasa batal. Kalau tengah mayang lah kan, satu dia suruh kita mengaji. Batas mana nak boleh korek hidung, batas mana nak boleh korek telinga, bukan tak boleh korek. Macam ni pun tak batas kan, korek hidung terlepas tu bukan nak batal. Dia sebab tu dia suruh mengaji. Kita mengaji tak mau, saya puasa 20 tahun, saya puasa 30 tahun, bukan boleh kira aku tu. Dia suruh mengaji. Siapa nak berjaya dengan ibadah Ramadan, dia mengajilah bab Ramadan. Siapa nak berjaya dengan ibadah haji umrah, dia kena pergi kursus haji, kursus umrah. Siapa nak berjaya dengan ibadah korban, dia kena masuk kelas buat ibadah korban lagu mana. Ibadah korban lagi satu, kita buat korban ikut adat.
Kita bayar 700 setengah, kita ingat daging tu semua kita bayar. Mau 700 setengah beli daging lah, pergi market lah. Market dapat banyak lagi. Kalau korban tak boleh dapat banyak, bayar 700 setengah, bayar 800 tak boleh dapat banyak. Bayang 800 banyak ni yang dapat ser dia bang. Anglah ser. Mau banyak pergi market lah. Allahu Akbar. Pasal kita tak mengaji, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Orang yang tolong tu, saya suka sentuh sikit bab ibadah korban. Orang yang tolong tu lah, kalau nak bagi upah duit, dia bagi ya. Bila Sayyidina Ali buat, Nabi tanya Sayyidina Ali, lagu mana Sayyidina Ali buat? Sayyidina Ali kata, aku ambil upah duit. Okey, Nabi kata okey. Kita ni kadang-kadang sedih kan, tukang sembelih, ada yang tukang sembelih menetapkan tertentu. Saya sembelih lembu ni, saya mau apa kepala. Mana boleh ingat apa paraib bapa ang minta kepala apa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada negeri yang kita pergi, orang panggil buat ceramah ustaz, dia tetap lembu nombor 1 aku mau ekor, lembu nombor 2 aku mau kepala. Kepala bapak dia ada ingat. Duit ambil bagi. Orang yang tolong tu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mai tolong kerana Allah. Siapa kita? Kita cuma orang yang pegang amanah nak menunaikan hajat orang, hatu je. So dia ingat apa pun, takkan tak boleh ambil daging sikit pun. Orang hadiah bagi ambil Ni yang bagi 8 mana boleh, atau bang bagi 7, tap lah 2 kilo letak sebelah ni tepi. Sama ni orang tolong ya. Boleh ya? Boleh belah. Pasal apa jadi lagu tu, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Pasal kita tak mau mengaji. Pasal kita tak mau mengaji. Nak berjaya apa pun, tuan-tuan, nak faham apa pun, kena belajar. Kena belajar. Jadi nak berjaya dengan Ramadan ni, kena belajar, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kan? Kena belajar. Ada beberapa hari lagi, dan saya rasa banyak ustaz yang mengajak. Biasanya saya sendiri, hatta saya sendiri kalau mengajak yang kuliah bulanan, bila dekat nak Ramadan, sama ada saya sentuh kitab tu sikit ataupun terus saya cerita tentang Ramadan. Tuan-tuan tanya ustaz-ustaz kan, pi rujuk macam mana anak ni, tanya baru boleh berjaya dengan ibadah puasa. Kena buat ulang kaji. Kita nak periksa, tuan-tuan, madrasah Ramadan tu periksa bila keputusan dia, convocation dia tu, semayang raya tu convocation lah. Tu semayang raya tu nak dapat keputusan. Yang duk cerita Iblis menangis tu, tengok siapa yang Iblis menangis bila orang tu keluar daripada madrasah Ramadan. Allah ampun semua dosa dia. Pasal itu ada hadis Nabi cerita, Jibril mai kat Nabi, Jibril kata apa? Sesiapa yang melewati Ramadan tanpa mendapat pengampunan daripada Allah, Jibril kata celaka. Faqul fahuwa amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata amin. Dia bukan benda kecil, dia suruh mengaji. Kita buat macam tak ada apa. Saya kita duk biasa puasa, kita rasa betul ya. Hak tu, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita laluan untuk azan. Masuk tu dah Ustaz. Tuan-tuan jangan takut lah. Saya kalau azan ni tak lama dah lah. Lepas azan tu, tuan-tuan pula daripada pukul berapa tadi? 6.30. Betul Ustaz? Kita bagi laluan azan Ustaz.
haula wala quwwata. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ati sayyidina Muhammad والشرف وقدرة العالية الرافعة وقت المقابل بسم الله الرحمن الرحيم. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita cerita tentang buka puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan makan buah kurma dulu, nah. Lepas tu Nabi akan minum air kosong yang suhu macam ni. Minum sikit lah, banyak ni ke. Lepas tu tuan-tuan nak minum air tu ikutlah, nak minum air panas ke ikut. Mula makan buah kurma, lepas tu minum air kosong. Hak macam ni. Bukan air ni lah, yang ni air apa tak tahu. Air apa? Infak dak lah. Nak abang air yang suhu lagu ni. Dia tak panas, dia tak sejuk. Kita kadang-kadang orang tua-tua dia pilih budak muda, dia kata abang, badan rosak minum air ais. Orang tua-tua nanti kata aku tu, betul orang tua-tua tu minum apa? Dia minum air panas. Kan? Siapa budak tu tak ngaji, coba budak tu ngaji, budak nanti kata jawab balik, Johor Pulau Kendi mana tahu. Betul tak betul? Orang tua-tua nanti kata kat budak-budak, nanti kata apa? Rosak badan, terkejut badan, buka-buka picora air ais suku tu. Dia minum air panas tak terkejut badan dia. Dia pun tahu ngaji. Kurma air kosong. Tak ada buah kurma, apa saja buah. Mula dengan buah yang tidak terkena api, yang tak masak. Jadi buah Melaka tak boleh kira lah. Pasal buah Melaka dia rebus dulu. Buah, boleh faham? Ni bukan bahasa Jerman. Buah kurma ni. Lagi antara yang Nabi suka temikai. Pasal Nabi abad-abad dalam temikai banyak ayam. Kita makan temikai sakit, betul? Kalau orang dah penat, dia makan sakit ni. Pasal apa? Kita makan temikai, kalau tak boleh dalam ais, kita tabung ais ke atas, betul tak betul? Betul tak betul tuan-tuan? Kalau tak buat air, tak sur lah ustaz, dia jadi sir. Pasal sur mi apa saya lah. Sur mi apa saya, ajari lagu tu lah. Kan, makan buah dulu, minum air. Kalau korma tu keras, Nabi rendam dulu dalam air sejuk biasa ni. Bagi lembut. Baru makan. Lepas tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan tak ambil peluang untuk bagi makan orang buka puasa. Hadis yang panjang. Nabi bagi tahu bukan benda mahal, benda murah ya. Bagi, cari peluang, jangan kata kita tak ada duit. Pertama Nabi kata bagi orang makan sebiji buah kurma. Buah kurma yang harga biasa lah. Saya tu sudah ada orang hadiah kurma sekilo, tak tahu mahal kan, tapi saya makan sebiji tu tak boleh nak pi. Sedap dia jual ustaz, tapi hak tu mahal lagi kan. Orang kaya lah bagi, saya ambil bagi ke orang lain pula, biar dia dapat pahala sama Allah. Saya kita dah jual tu kita sedap dah. Dia kata hak ni sedap lagi, buah besar ni ustaz 3 jari. Nak buah semua tak lepas tau. Macam mana setengah apa, kecil sikit pada buah ciku. Biji besar jangan lagi kelengking. Kena sebiji tu. Tak tahu nak kata apa ustaz. Dia punya, dia terlampau sedap kot, tak tahu saya tak tahu. Tapi saya tak boleh nak pergi, saya jam tu
duk minum ayak kosong. Bini saya tengok, awak ni. Saya kata, tak tahu korma ni, aku tak tahu apa ada dalam dia, tak tahu. Terkejut kan, punya sempoi, tapi saya makan sekali tu tak boleh nak habis, sedap dia tu kan. Hak korma biasalah jual apa mahal. Jangan kata tak ada duit, bagi cari jalan. Nabi abang 3 benda, 2 minum 1 makan, bagi sebiji buah korma. Mahal tak? Tak mahal. Nombor 2, setengah cawan susu. Setengah cawan susu, bagi orang buka besar, setengah cawan susu. Susu hak biasa orang tua-tua minum lah. Takkan nak pancur apa enmam bagi kat orang tua nak mati lah. Yang tu budak-budak, enmam boleh lah kan. Susu kotak apa-apa ke, piperah perut lembu punya ke, susu kambing ke, bagi setengah cawan. Nombor 3, seteguk ayam biasa. 3 benda tak makan kos. Betul tak betul? Jangan cari jalan tak orang bagi. Aku pun tak apa nak bagi mereka ni, jangan duk minta ulang. Ulang tu untuk senang hang di hadapan Allah. Antara orang dalam kubur ni, kalau diberi kesempatan dia keluar nak buat amal soleh, link pada semayang, dia nak bersedekah. Nabi abang la afdalus sadaqah fi Ramadan, sebaik-baik sedekah dalam bulan Ramadan. Sedekah 10 malam terakhir. Semoga satu malam yang kita sedekah bertepatan dengan malam qadar. Kita tahu tak bila malam qadar? Kita tak tahu. Bila malam? Ba'da maghrib malam, lepas maghrib malam. Lagi tak bunyi azan subuh. Mai waktu maghrib buat RM5 ke, buat RM3, bos 10 malam last, jangan miss satu hari pun. Derma, makcik tak boleh mai, kau tak boleh mai, bagi tangan lelaki. Abang, ni duit, bawa dalam tabung. Suruh dia bubuh. Tapi kalau kata dia tak bubuh, dia jawab dengan Allah Ta'ala, makcik settle lah. Saya dia buat terlupa, dia pergi beli kotak John sekotak pula lah. Dia beli gudang garam sekotak ke apa kan, dia tak tahu, dia terlupa. Tapi pahala dapat dah, makcik tak payah takut lah. 10 hari terakhir tiap-tiap malam boh. Ambil peluang ni. Kata kita nak derma kat masjid 300, kita bagi dulu 250, lagi RM50 tukang duit RM5. Tiap-tiap malam boleh RM5. Hak kadar mampu tu. Kalau kata hak boleh bawah lagi, bawah. Kalau boleh atas lagi, ya ikut lah. Kadar mampu. Bersedekah dalam bulan puasa kan. Dan bila nak sedekah, nak bawa duit dalam tabung, nak bagi duit ke orang susah ke, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, doa lah. Nak kahwin lagi seorang tak? Ikut lah. Pakcik kelak tak mau kahwin lagi seorang cik. Mereka ni rakam, tak rakam aku abang aku nah, tapi bini aku garang buat kau nak kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu doa. Ada 4 benda kita buat, jangan lupa doa. Pertama, istighfar. Astaghfirullahalazim. Kita istighfar kat mulut kita, hati kita doa. Apa mau doa? Doa lah yang baik-baik. Apa saja doa. Lagi apa? Waktu kita nak sedekah, tabur duit dan tabung bagi ke orang, doa. Lagi bila? Waktu tengah baca Quran, doa. Waktu tengah baca Quran tu, baca Quran, kita baca sabbih isma rabbikal alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa. Sambil baca tu doa lah. Nanti nak doa apa? Nombor 4, salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak kira lah selawat apa pun. Selawat Ibrahimiyah agak yang dalam tahiyat tu, mulut selawat, hati doa. Nak apa? Anak aku sakit, ya Allah sembuhkan. Isteri aku sakit, ya Allah sembuhkan. Laki aku sakit, ya Allah sembuhkan. Anak aku nak periksa ni, ya Allah minta keputusan yang baik. 4 benda ni rugi kita buat kalau kita tidak berdoa. Istighfar, baca Quran, selawat, sedekah. Buang tabung, niaga tengah ada masalah sikit, doa ke Allah Ta'ala waktu buah tu. Baca Quran, projek tak dapat waktu baca Quran tu niat. Kita baca Quran tu kerana Allah. Ni ambil kesempatan waktu terbaik, antara waktu terbaik 4 waktu ni. Tambah kalau kita buat dalam bulan Ramadan, amal sunat jadi macam mana amal wajib. Allahu Akbar. Ada 4 golongan, saya nak tutup dah tuan-tuan.
yang Allah tidak ampun pada malam qadar. Pertama, yang mengekalkan perbuatan meminum arak. InsyaAllah dalam masjid ni tak ada. Malam qadar Allah Ta'ala tak ampun 4 golongan ni. Pertama, yang mengekalkan perbuatan meminum arak. Nombor 2, derhaka kepada kedua ibu bapa dia. Kalau ada, kita pergi jumpa, minta maaf tuan-tuan. Kalau dah meninggal, dulu kita buah sikit, kita pun sedang hidup kita macam mana. Jadi nak buat ke mana, ulama kata hang minta ampun pada Allah, hang istighfar banyak-banyak. Tu kata alim ulama. Nah, mak kita, ayah kita dah meninggal, dah duduk dalam kubur. Nombor 3, yang putus silaturrahim. Rahim kat sini satu perut. Rahim, silaturrahim ni hubungan adik beradik. Satu tok ke. Ada tak kita tak cakap mak menakan kita, pak menakan kita, sepupu kita, adik beradik kita ke apa ke, bagi selesai buang sebelum memasuki Ramadan. Kalau malam qadar Allah tak ampun, malam lain peluang lagi tipis. Hak mengampun tu hak mutlak Allah. Ada tak dengan adik-beradik kita tak cakap lebih daripada 3 hari ya. Tolak yang mati lah, yang mati so kira dah ustaz 5 tahun tak bercakap dengan abang, abang saya ada yang mati ya. Hak tu tak kira lah, tu kalau mai pun hang lari dulu mangkuk oi. Kan hak tu tak kira. Hak mati tak kira. Hak ni tak bercakap, saya tengkak sikit kadang-kadang balik raya. Kita Toyota Camry, dia Toyota KI nak lorong enjin, dia parking buah bumbung, kita parking tengah panas, terbakar kita kereta baru. Hak tu tak bercakap. Kalau abang balik raya lu, cik tak mau balik raya mak, cik balik lepas dia tak ada. Amboi ayat. Buat selesai buang. Kalau malam qadar Allah tak ampun, sebelum nak malam qadar tu berapa hari punya puasa tu nak terlenjik lagu mana. Bagi selesai buang sebelum memasuki Ramadan. Buat selesai buang. Nombor 4, masyahin. Sahabat tanya macam mana? Siapa ni ya Rasulullah? Macam aku dengan kamu yang tiada hubungan kerabat, yang tak ada adik-beradik. Artinya hubungan dengan adik-beradik kena jaga, yang bukan adik-beradik pun kena jaga. Kan kita duk biasa bermaaf-maafan 1 Syawal, betul? Betul tak? Tak apalah, buatlah macam biasa, tak ada masalah. Cuma nak abang, hak yang kalau ada tak bercakap, saya tengkak ke apa ke, buang selesai sebelum masuk Ramadan. Biar markah kita banyak, jangan duk kena potong. Nak minta maaf pertama kerana Allah. Yang kedua, dia kena ada sifat rendah diri dengan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami dan tidak mengungkit kisah yang lama. Hak tu cara minta maaf. Kerana Allah, rendah diri, bahasa yang ringkas dan mudah dipahami dan tidak mengungkit cerita lama. Mat, aku minta ampun, minta maaf ke ang. Salam dia pegang belah. Dia pun nanti tergamam, tak boleh kata apa. Kalau duduk lama, dia pun duduk taram 7 tahun dah. Ni kan, pegang belah buang. Saya ni nampak anak, Assalamualaikum, Assalamualaikum, bagi selesai bang. Ni kan. Hak tu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila 2 orang berkelahi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu apa? Yang paling aku suka yang memulakan ucapan maaf, yang mula minta ampun dan maaf. Beralah bukan kalah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita semayang duha, kita jaga solat 5 waktu, isteri kita tutup aurat, kita jaga daripada perbuatan haram, bahkan kita jaga daripada perbuatan syubhah, tapi rezeki kita masih tidak berkat, masih tidak cukup. Ulama kata ada kekurangan dekat situ apa? Kadang-kadang hang ada marah satu orang dan hang tidak maafkan dia. Rupanya maaf ni rezeki boleh jadi barakah, rezeki boleh jadi berkat, hati boleh tenang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau tak jumpa dah hamba Allah tu, kita cari maafkanlah dia kerana Allah sudah.
Kadang-kadang kita tak sedar siapa duk tak cukup, kita ada simpan marah, kita ada simpan dendam kat satu orang. Rugi kita, kan? Rugi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hak tu maafkan orang, insya-Allah murah rezeki kita. Dan apa ni, saya apa nak bagi kat tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan berhajat lah, saya nak minta ngaji lah. Sekolah tolong ya dah Ustaz. Dekat saya ni ada borang khatam Al-Quran, yang ni kita menghadiahkan bacaan Quran 30 juzuk. Saya baca sendiri dengan 2-3 orang ustaz. Apa ni, kita bagi 10 nama arwah kat sini. Kita akan khatamkan bacaan Quran tersebut dalam bulan Ramadan. Objektif kita buat untuk nak bantu golongan yang teringin nak hadiah 30 juzuk bacaan Al-Quran kepada mak ayah dia. Dia tak mampu, mungkin dia tak apa pandai ke, ataupun dia tak ada masa ke, ataupun dia tak erti baca ke. Jadi kerana Allah, kita tolong bantu. Kita bagi 10 nama arwah, tulis elok-elok, dan kita buat semayang hajat daripada 20 Ramadan sampai malam 27. Tuan-tuan tengok ni ada 1, 2, 3 ni hajat. Tulis nama kita. Hajat apa? Sakit ke, nak kahwin lagi seorang ke, hajat yang baik-baik lah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita bagi 3 hajat. Tulis nama, tulis hajat kita, kan? Yang ni ada 10 nama arwah. Tulis elok-elok. Bawah tu pun saya tulis dah. Sila tulis nama arwah serta hajat dengan jelas, insya-Allah. Kerana Allah kita buat. Dan siapa yang berhajat, apa, saya minta adik yang jemput saya ni, tadi dia tanya nama, lupa dah nama apa tau, Kamil. Ingat borang ni kalau kata siapa berhajat boleh serahkan kepada adik Kamil kita, boleh lah, insya-Allah. Apa tarikh tutup tu 6 Ramadan, tapi saya akan baca selepas 15 Ramadan lah. Kalau saya borang semua nak kutip, baru kita nanti type balik nama-nama arwah. Tuan-tuan jangan duk tanya saya dah habis belum. Selalunya saya akan khatamkan pada 28 Ramadan, kan? Baru saya dibaca dan baca habis lah dengan tazkirah mah sana sini, saat ni kuliah zuhur, kuliah duha apa semua. Jadi siapa berhajat boleh ambil. Kita nak tolong siapa-siapa yang teringin hadiah bacaan Quran 30 juzuk dekat mak ayah dia. Kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah borang ni boleh serah tangan adik Kamil kita. Apa-apa nanti saya telefon adik lah. Jadi apa, saya pohonkan jutaan kemaafan. Boleh bagi dekat muslimat sikit kot, borang khatam tu boleh ada kat muslimat sikit. Bagi kat tempat orang perempuan, nah, pergi bagi tu. Jadi siapa berhajat, tulis nama, tulis hajat dia elok, dan tulis nama arwah elok. Dan saya nak pesan, tolong jangan tulis jawi. Kalau siapa nak tulis jawi, pastikan cetakan tulisan tangan dia macam cetakan Al-Quran. Yang tu baru apa tulis jawi lah. Kalau tidak, saya tak boleh nak sebut nama. Saya tak tahu nak sebut. Kadang-kadang orang tulis, adalah pasal nanti ada agak yang tulis jawi duk pesan tiap tahun pun tiada agak Ustaz. Kalau dia tulis macam cetakan Al-Quran itu kita boleh baca lah, tapi dia tulis jawi, kita pun, saya pun tulis tak apa cantik ke, tapi dia tulis lagi tak cantik dah saya. Saya nak baca apa lah, kan? Saya pun kalau khat ni tuan-tuan, Ustaz Syafi terror lah, aku bagi dalca, kan? Jadi kalau siapa berhajat ni, insya-Allah boleh serah ke adik kita lah. Jadi saya pohonkan jutaan kemaafan. Terkasar bahasa, terkurang ajar, temu apa-apa, saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saya nak tambah sikit seminit boleh Ustaz?
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, semayang fardu sakit betul baru boleh duduk. Semayang sunat tak larat, letih, boleh duduk. Bila imam semayang tarawih, kalau imam baca panjang, tuan-tuan kena ingat, kalau semayang fardu itu hak makmum, tapi kalau sembahyang sunat itu hak imam. Boleh faham? Tak mau dah saat ni surat layang lah, surat terbang tu imam baca panjang, tu imam baca panjang tak larat duduk. Mayang fardu sakit betul baru boleh duduk, mayang sunat tak larat boleh duduk. Letih apa? Boleh duduk. Jangan duk pergi komplain, mam baca panjang, mam kami semua macam nak demam. Kan? Tarawih lah kita baca panjang sikit pun. Kan? Tuan-tuan pergi komplain. Kita ni mau imam baca pendek, tapi jemaah lain satu kepala kan dengan kita. Ada orang nak dengar, kalau ustaz tu baca sedap dia nak dengar, ustaz tu baca lama, ustaz tu baca panjang dia nak, bukanlah panjang 3-4 baris kali 5-6 baris, tak ratu saja, lebih kurang macam tu ustaz. Ataupun sini semalam 1 juh ya, potong-potong macam tu tak usah duk pergi jumpa imam. Tuan-tuan, saya jadi imam lama, daripada 2005 sampailah 2012, saya tahulah makmum nanti mam baca bagus mam, sudah mam, tapi panjang sikit mam. Tak apa, besok pendek ke ustaz, dia main balik. Bagus mam, hari ni bagus daripada semalam, tapi panjang ni. Apa nak suruh baca walas Allahu akbar, anggila. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan duk pergi jumpa imam buat kerja aku tu. Saya dah nampak lah, mayang fardu sakit betul duduk, tapi mayang sunat tak larat boleh duduk lah. Kan, kursi lambat, tapi dia asal hukum duduk bawah dulu lah no. Saya duduk atas kursi pasal lutut 2 kali operate, betih 2 kali operate dah. 1 kaki 4 kali, nak turun nak naik tak lepas, saya hampa angkat ke hospital lah. Kan. Jadi hak itulah nak pesan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.